Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, selamat datang. Terima kasih kerana menonton video Cikgu di YouTube channel Cikgu Mr. GTM Channel. Kepada sesiapa yang belum lagi kata subscribe, boleh subscribe, view, like, komen dan share video-video yang ada dalam YouTube channel Cikgu ini. Semoga bermanfaat kepada semua yang menonton. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung penerangan berkaitan dengan subjek matematik tingkatan 4 KASSM untuk bab yang ke-9 yang diberi nama kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, baik. Di dalam bab yang ke-9 ni ada 4. Okey, ada 4 subtopik ataupun standard kandungan utama. Okey, yang pertama peristiwa bergabung, yang kedua peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, yang ketiga peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, dan yang keempat aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Pada video kali ini cikgu nak sentuh satu saja dulu, iaitu peristiwa bergabung. Baik. Sebagai pengetahuan amlah kat sini. Okey, baik. Pasukan bola sepak Malaysia berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik 1972 di Munich. Pada tahun 1974, pasukan bola sepak Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran. Kejayaan pasukan Malaysia berterusan apabila layak berturut-turut ke Piala Asia pada tahun 1976 dan 1980. Bagi kali pertama, Malaysia telah memenangi Piala Suzuki pada tahun 2010. Tahukah anda bagaimanakah seseorang jurulatih menentukan pemain pertahanan, pemain tengah dan penyerang dalam satu pasukan? Baik, maslahat bab. Selain bidang sukan, ilmu kebarangkalian digunakan dalam bidang insurans untuk menentukan premium. Ilmu kebarangkalian juga diaplikasikan dalam bidang pengeluaran dan perniagaan, terutamanya dalam pengurusan risiko. Baik. Okey, ini imbasan silam. Okey, Blaise Pascal 1623 hingga 1662. Blaise Pascal ialah seorang ahli matematik Perancis. Beliau juga merupakan seorang ahli fizik, pencipta, penulis dan sebagainya. Pascal mencipta teori kebarangkalian bersama dengan Pierre de Fermat, seorang ahli matematik Perancis. Teori kebarangkalian juga merupakan suatu asas matematik yang penting dalam bidang statistik. Okey, dalam bab ini anda akan mempelajari beberapa jaringan kata lah. Okey. Seperti gambar rajah pokok, kebarangkalian, peristiwa bersandar, peristiwa saling eksklusif, peristiwa tak bersandar, peristiwa tidak saling eksklusif dan ruang sampel. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada subtopik ataupun standard kandungan utama peristiwa bergabung. Standard pembelajaran dia memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Apakah itu peristiwa bergabung? Dalam kehidupan seharian kita perlu membuat banyak keputusan berdasarkan ketidakpastian. Contohnya membuat keputusan pemilihan masuk kelas sains tulen atau kelas sastra atau memilih produk yang akan dijual pada hari keusahawanan sekolah. Keputusan-keputusan ini melibatkan risiko dan kita sepatutnya
boleh menilai risiko ini sebelum membuat keputusan. Kebarangkalian digunakan untuk menilai ketidakpastian yang terlibat dalam proses membuat keputusan. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas adalah gunting batu, gunting kertas, gunting-gunting, batu-gunting, batu kertas, batu-batu, kertas gunting, kertas batu dan kertas-kertas. Okey. Peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Kesudahan satu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. Okay, sebagai contoh, kita pergi kepada rangsangan minda 1 ni. Tujuan menyenaraikan kesudahan dalam peristiwa bergabung. Bahan dia shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen dan 1 kotak. Langkah 1. Murid duduk secara berpasangan. Setiap pasangan murid disediakan 1 kotak yang mengandungi 3 jenis shilling yang bernilai 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Yang kedua, setiap murid dalam pasangan memilih sekeping shilling dari kotak secara rawak. Nilai shilling dicatat dalam jadual di bawah. Yang ketiga, kembalikan shilling ke dalam kotak. Yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak 25 kali. Okay. Jadi contoh kat sini dalam kurungan 10,2. Masuk dia kat sini. Okay. 10 tu shilling yang dipilih oleh murid pertama, katakan. Okey, yang kedua tu shilling yang dipilih oleh murid kedua. Jadi kita senaraikan ke semua ruang sampel. Okey, ruang sampel ni ialah set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen. Okey. Baik. Yang kelima, tulis ruang sampel bagi eksperimen pemilihan shilling daripada setiap pasangan murid tersebut. Okay, ruang sampel simbol dia S sama dengan dalam kata tanda set tu. Okay. Perbincangan apakah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin dalam aktiviti ini. Hasil daripada rangsangan minda 1 didapati bahawa jumlah bilangan kesudahan yang mungkin ialah 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, NS ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Okey, NS sama dengan NA darab NB. Okey, NS tu ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. NA dan NB masing-masing mewakili bilangan kesudahan peristiwa A dan peristiwa B. Sebagai contoh tadi, 3 darab 2. 3 tu maksudnya ada 3 jenis shilling. Maksudnya kesudahan dia tu sama ada 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Darab dengan 2. Peristiwa B tu maksudnya 2 orang pelajar. Setiap pelajar dapat kesudahan apa. Okey. Lepas tu darab dengan 2 dapat 6. Jadi ada 6 kesudahan kesemuanya kalau kita senaraikan di situ. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh 1. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. A. 5 keping kad berlabel dengan huruf TEKUN tekun dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey. B. 2 keping shilling di lambung. A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Penyelesaian. Okey, A itu tadi. Katakan dia ambil T dulu. Okey, dia ambil daripada kotak tu. Okey, mula-mula sekali T. Lepas tu dia tak pulang dah T tu. Tinggal EKUN. Jadi kesudahan dia akan jadi TETKTUTN. Itu kalau dia ambil T mula-mula. Lepas tu kalau dia ambil pada kali pertama tu dia ambil dapat E. Jadi E tak pulangkan dah. Jadi tinggal yang kedua tu bila dia ambil dia akan ambil sama ada T
U atau N. Jadi kesudahan dia ET, EK, EU, EN. Okey. Kalau katakan kali pertama tu dia ambil dapat huruf K. Jadi K tu dia dah tak pulangkan. Jadi kali kedua dia akan ambil, mungkin dia akan ambil T. Yang kedua mungkin dia akan ambil E. Mungkin yang kedua tu ambil U. Mungkin ambil N. Jadi kesudahan dia kat situ akan jadi KT, KE, KU, KN. Mungkin juga kali pertama tu dia ambil, dia dapat huruf U. Dia tak pulangkan dah huruf U tu. Jadi bila dia ambil kali kedua dalam kotak tu, mungkin yang kedua tu T. Mungkin yang kedua tu K. Mungkin yang kedua tu N. Okay, jadi UT, UE, UK, UN. Mungkin kali pertama tu dia ambil huruf N. Lepas tu dia tak pulangkan. Jadi yang dalam kotak tu tinggal, kalau dia ambil kali kedua, mungkin dia ambil T, mungkin dia ambil U, mungkin ambil K, ambil U kan. Okay. Jadi kesudahan dia tu NT, NE, NK, NU. Okay, macam itulah. Maksudnya kita ambil tu kita kena ingat. Ya, ada tinggal apa baki. B, 2 shilling keping shilling di lambung tadi. Mewakili angka, G tu adalah gambar. Jadi kesudahan dia, okay, 2 keping shilling tadi. Sama ada kita lambung tu dua-dua dapat angka, atau satu angka satu gambar, atau yang pertama tu gambar, yang kedua tu angka, ataupun dua-dua gambar. Okay, dia macam tu. Jadi kesudahan dia AA, AG, GA, GG. Baik. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan peristiwa bergabung ni, cikgu galakkan pada pelajar buat praktis kendiri 9.1A. Okey, para pelajar try buat dulu dapat kesudahan dia punya ruang sampel tu, lepas tu baru rujuk dekat ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Dapat jawapan sama tak? Kalau tak sama, cek balik. Betul tak cara kita buat ruang sampel tu, kesudahan tu. Okey, itu dia punya cara lah. Cikgu galakkan kamu buat yang ni. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak terus sambung kepada pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 9.1 ni, peristiwa bergabung. Okey, soalan ni cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sendirian Bahad, muka surat 127. Okey, satu muka surat saja untuk PBD kali ini. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalannya dan kita cuba jawablah. Okey, baik. Okey, peristiwa bergabung tadi ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, kita tengok contoh kat situ. Okey, 3 keping kad berlabel dengan huruf X, Y, Z dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, konsep dia seperti macam yang cikgu cerita yang dalam buku teks tadi. Okey. Dalam kotak ada 3 kad tu. Okay. X, Y, Z. Katakan pertama tu dia ambil X. Okay. Lepas tu X tu tak pulangkan dah. Jadi yang dalam kotak tu tinggal Y dengan Z. Kebarangkalian kali kedua dia ambil kad tu, mungkin dia dapat Y. Mungkin dia dapat Z. Okay. Mungkin kali pertama dia ambil tu dapat Y. Okay. Lepas tu dia tak pulangkan Y. Lepas tu kali kedua dia ambil, mungkin dapat X. Mungkin dapat Z. Mungkin juga kali pertama tu dia ambil dapat Z. Lepas tu Z tak pulangkan. Lepas tu yang dalam kotak tinggal X atau Y. Jadi bila kali kedua dia ambil, mungkin dia dapat X, mungkin dapat Y. Macam itulah peristiwa dia. Jadi dia punya ruang sampel tu, kesudahan dia kita panggil X, Y, X, Z. Maksudnya kali pertama dia ambil tu X, kali kedua mungkin Y, mungkin Z. Ataupun kali pertama tu mungkin Y, okey. Dia ambil Y, mungkin yang kedua tu X. Mungkin yang pertama Y, mungkin yang kedua tu Z. Mungkin juga kali pertama dia ambil tu Z. Kali kedua mungkin X, mungkin Y.
Okey, ini dia punya ruang sampel. Okey, selesai faham kat situ. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg yang mengandungi 2 biji guli merah M, sebiji guli kuning K dan sebiji guli hijau. Jadi kita nak pilih 2. Okey, jadi kebarangkalian. Okey. Mungkin dia dapat dua-dua merah. Okey. Mungkin satu merah, satu kuning. Mungkin satu merah, satu hijau. Mungkin satu kuning, satu merah. Mungkin satu kuning, satu hijau. Mungkin satu hijau, satu merah. Mungkin satu hijau, satu kuning. Dia macam tu lah. Okey, jadi dia punya ruang sampel. Kita buat macam ni. Okey, dalam bentuk tata tanda set. Okey. Yang tajuk set, ini simbol dia kita belajar. Okey. Mungkin kali pertama tu dia ambil dapat merah. Yang koma. Yang kedua, mungkin merah juga. Okay, kita letakkan dalam kurungan macam ni. Okay. M1, M2 dalam kurungan. Okay. Yang kedua, koma dalam kurungan lagi. Okay. Mungkin dia dapat merah. Okay. Yang pertama tu merah, M1. Yang kedua tu mungkin dapat kuning. Okay. Yang ketiga, mungkin yang pertama tu dapat merah. Yang ketiga tu hijau. Okay. Untuk kurungan. Lepas tu, okay, yang merah tu ada 2 kan. Sebab tu dia ada M1, M2. Okay. Jadi untuk M1, okay, M kurungan, okay, mungkin yang pertama tu dia ambil M2. Okay, merah yang kedua. Lepas tu baru guli merah. Apa guli merah yang pertama. Dia boleh jadi macam tu juga. Okay, dia ada 2. Mungkin yang mula-mula ambil nombor 1. Lepas tu baru ambil nombor 2. Mungkin dia ambil nombor 2 dulu dan nombor 1 pula. Macam tu boleh jadi juga. Okay. Okay. Koma dalam kurungan lagi. Okey, mungkin kali pertama dia ambil guli merah. Yang kedua, lepas tu yang kedua tu dia ambil kuning. Koma lagi. Yang pertama mungkin dia ambil guli merah yang kedua. Okey. Koma yang kedua tu dia ambil hijau. Okey. Lepas tu mungkin dia ambil yang pertama tu kuning. Yang kedua mungkin guli merah yang pertama. Okey. Mungkin juga dia ambil kuning kali pertama, kali kedua tu guli merah yang kedua. Okey. Koma lagi. Dalam kurungan. Pertama dia ambil kuning, kedua mungkin dia ambil hijau. Okey. Koma lagi. Mungkin kali pertama dia ambil warna hijau. Okey, dalam kurungan H, koma. Yang kedua mungkin dapat guli merah yang kedua. Okey. Mungkin juga dia ambil hijau yang pertama. Yang kedua tu guli merah yang kedua. Okey. Koma lagi. Kali pertama hijau, kali kedua kuning. Okey, hijau dengan kuning ada 1 biji lah. Okey, sebiji guli kuning, okey, sebiji guli hijau. Jadi tak ada H1, H2 tak ada, K1, K2 tak ada, cuma M1, M2 yang ada. Okey.
Bila dah habis tu, kita tutup tata tanda set. Okey, selesai nombor 1 lah. Nombor 1 selesai. Okey, baik. Pergi kepada soalan nombor 2. Sebiji dadu adil dan sekeping duit shilling adil dilambung secara serentak. Okey, baik. Dadu adil. Dadu adil ni kita tahu nombor dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala duit shilling adil ni, permukaan duit shilling dia ada 2 je. Sama ada angka A, G, gambar. Macam itulah kita buat. Okey, baik. Ingat A dengan G je. Angka A, G, gambar. Jadi kesudahan dia kita tulis dalam bentuk tata tanda set ruang sampel dia tu. Okey. Baik. Kali pertama dadu tu dilambung. Mungkin dapat nombor 1. Dan shilling pun lambung jugalah serentak. Dadu dengan shilling tu lambung serentak. Jadi mungkin dia dapat dadu tu dapat nombor 1. Mungkin shilling tu mula-mula dapat gambar. Okey. Mungkin juga lambung dadu dapat nombor 2. Mungkin kedua tu dapat gambar juga. Okey. Mungkin dadu tu kali pertama dapat nombor 3. Lambung shilling dapat gambar. Lambung dadu dapat nombor 4. Shilling dapat gambar juga. Okey. Koma. Okey, mungkin dapat dadu nombor 5, koma dapat gambar, shilling dapat gambar. Okey. Dalam kurungan mungkin dapat nombor 6 dadu. Okey. Shilling dapat gambar. Itu kes untuk dapat gambar lah. Okey, yang keduanya dalam kurungan dia lambung nombor 1, tengok-tengok dapat angka. Nombor lah. Shilling tu dia tak kata shilling 10 sen ke, angka lah. Dia tak kata berapa persen, angka dia tu mungkin 20 sen, 50 sen. Belakang tu gambar. Baik. Dia lambung lagi. Mungkin dapat nombor 2. Lepas tu kemungkinan dapat angka. Sebab yang atas ni kita dah tulis dah 2G kan. Dapat 2 dapat gambar. Yang ni 2 angka. Seterusnya macam itulah. Yang pertama dapat dadu tu nombor 3, lepas tu dapat angka. Dadu dapat nombor 4, shilling dapat angka. Koma lagi. Dalam kurungan. Dadu lambung dapat nombor 5, shilling dapat angka. Koma lagi dalam kurungan. Lambung dadu dapat nombor 6, koma, shilling lambung dapat angka. Jadi dapatlah semua sekali. Jadi bila dah dapat, tutup ruang sampel tu dengan tata tanda set macam tu. Jadi boleh cuba tulis satu persatu akan dapat dia punya kesemua ruang sampel tu. Pergi kepada nombor 3. Ali. Ringkasnya A, Ben, B dan Chong, D dan Daniel, D. Ditugaskan secara berpasangan untuk menjaga kedai pada hari kantin. Okey. Berpasangan. Kata kunci dekat sini. Pasangan maksudnya 2 orang. Okey. Pada hari kantin tu 2 orang lah. Maksudnya ruang sampel dia macam mana? Okey. Buka ruang sampel macam ni, simbol buka ruang sampel dalam kurungan. Mungkin pasangan tu adalah A dengan B, Ali dengan Ben. Letak dalam kurungan A, B. Mungkin juga Ali dengan Chong. Mungkin juga Ali dengan Daniel. Itu untuk kes Ali. Ali dan pasangan dia sama ada Ben, Chong, Daniel. Apa cerita pula dengan Ben?
Ben nak pilih siapa? Mungkin Ben nak berpasangan dengan okey, tadi Ben dengan Ali dah ada. Okey. Jadi mungkin bila dah ada A dengan B kat sini, jadi tak boleh jadi B dengan A. Jadi B dengan C lah. Ben dengan Chong. Okey. Mungkin juga Ben dengan Daniel. Okay, yang belum pasangan lagi. Ya. Okay. Koma lagi. Chong pula. Yang tadi A dengan C dah. Okay, Ali dengan Chong dah tadi. Okay. Ben pun dah dengan Chong tadi. Jadi Chong dengan siapa satu lagi? Chong dengan Daniel. C, D. Kita tengok yang mana yang belum berpasangan lagi kat situ. Okay, kalau yang dah ada, tak perlu tulis lah. Maksudnya A, B sama dengan B, A. Dia tak ada siapa dulu. Yang ni maksudnya pasangan tu serentak. Dia bukan kes yang pertama dulu siapa, lepas tu keluar tak. Dia sekali, dua kali. Kalau dah berpasangan, lepas tu tak adalah, cukup lah. Itu. Okay. Jadi jawab ruang sampel dia yang ni lah. A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 semua. Okey, baik, selesai nombor 3. Soalan yang keempat, soalan terakhir. Raja di sebelah menunjukkan sebiji dadu adil. Ini dah dadu adil tadi yang kat sini. Konsep dia sama macam nombor 2. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dadu adil. Okey. Satu cakra dengan 3 sektor yang sama besar dan satu penunjuk tetap. Ini JKM. Baik. Jadi kesudahan. Okey, baik. Kita kena senaraikan kesemuanya. Okay, kesemua kesudahan dalam ruang sampel. Okay, lupa pula nak bagi tahu ruang sampel kita tulis S. Okay, tentulah lebih kurang. Okay, tulis ruang sampel tu S. Ini tulislah kat sini. Okay, ruang sampel sama dengan. Okay, ruang sampel sama dengan S sama dengan. Okay, baik. Tak apalah, tulis nanti. Okay, baik. Dia lambung dadu dengan putarkan cakra tu serentak. Jadi kesudahan dia akan dapat bila lambung dadu dapat nombor 1. Putar cakra dapat huruf J. Koma. Lambung dadu dapat nombor 1. Mungkin dapat huruf K. Lambung dadu dapat nombor 1. Mungkin dapat huruf M. Itu kalau nombor 1. Okey. Katakan lambung dadu dapat nombor 2. Iaitu cakra putar dapat huruf J. Lambung dadu dapat nombor 2. Mungkin dapat huruf K. Lambung dadu dapat nombor 2. Mungkin juga dapat huruf M. Itu untuk nombor 2. Okey. Nombor 3. Okey, koma. Lambung dadu dapat nombor 3. Putar cakra dapat nombor huruf J. Koma lagi. Lambung dadu dapat nombor 3. Putar cakra tu dapat huruf K. Lambung dadu nombor 3 dapat cakra dapat huruf M. Okey, itu nombor 3. Teruskan lagi. Okey. Lambung dadu dapat nombor 4. Putar cakra dapat huruf J. Lambung dadu dapat nombor 4. Putar cakra dapat huruf K. Lambung dadu dapat nombor 4. Putar cakra dapat huruf M. Dia macam menyanyi kat itu. Okey. Baik. Seterusnya. Lambung dadu dapat nombor 5. Putar cakra dapat huruf J. Lambung dadu dapat nombor 5.
Kota cakra dapat huruf K. Lambung dadu dapat nombor 5. Kota cakra dapat huruf M. Okey, baik. Panjanglah itu. Nombor 6 pula. Okey. Lambung dadu dapat nombor 6. Kota cakra dapat huruf K. Lambung dadu dapat nombor 6. Kota cakra dapat huruf. Okey. Mula-mula J dulu. Okey. J. Lambung dadu dapat nombor 6. Kota cakra dapat huruf K. Koma lagi dan yang terakhir. Lambung dadu dapat nombor 6. Kota cakra huruf M. Tutup ruang sampel. Okey. Jadi kita nak kira berapa jumlah ruang sampel. Kalau kat sini ruang dadu ni 6. Jumlah kesudahan cakra ni 3. Okay, 6 darab 3 berapa? 18. Jadi betul tak ada 18 jumlah ruang kata kesudahan di dalam ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi betul lah kesudahan tu. Jadi kita tengok yang lain, betul ya? Okay, nombor 3 ni ada 4 orang. Okay, hari kantin pasangan 2. 4 dan 2 berapa? Okay, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, pasangan 2, 2. Okay, 3 darab 2, 6 lah. Sebab pasangan kan. Okay. Okey, baik. Dadu tadi okey 6. Sekeping duit shilling 2. 6 darab 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi betul lah kat situ. Cuma yang ketiga ni cuma dia berpasangan tu serentak kan. Jadi 3 lah. 3 kesudahan. 2 pasangan 2. Jadi kesudahan tu setiap tu 3. 3, 2, 6. Okey, betul lah nombor 3 ni. Okey, nombor 1 ni dadu. Guli kan. Guli ada guli merah 1, merah 2. 2 dah itu kuning, hijau 4. 4 pasangan pula 2. Jadi okey, 1 pasangan. Maksudnya 4 darab 3, 12. Betul tu. Okey. Okey, baik. Jadinya kita dah selesai juga untuk pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 9.1 ni. Kata peristiwa bergabung. Jadi dengan tunjuk ajar penerangan cikgu daripada buku teks tadi dan juga penerangan cikgu, tunjuk ajar cikgu berkait dalam pentaksiran bilik darjah dalam buku modul aktiviti ni, para pelajar dapat tahu, dapat faham, dapat mahir dan menguasai kata pengiraan, kata jalan kira dia tu dan dapatkan jawapan yang tepat lah. Okey. Itu saja daripada cikgu untuk video kali ini. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.